warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah seperti yang saya maklumkan tadi, hari ini kita akan sambung balik kelas amali kamu. Sebelum ni kita dah buat kelas teori, so pagi ni kamu akan buat kelas amali lah. Iaitu kamu akan buat kerja-kerja welding atau untuk mengimpal lah. So pada sebelum cuti hari raya tadi, kamu dah pun buat ujian dan kelas teori bersama dengan Cik Said, iaitu penggunaan cara kaedah apabila kita nak gunakan welding smout. So ini dia punya praktikalnya. Okey, jadi untuk itu insya-Allah saya serahkan pada Cik Said lah untuk kita pada pagi ini. Allah silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Al-Azhari. Saya bantu dalam setup Waalaikumsalam. lain-lain. Tapi sebenarnya untuk amali ni online boleh tengok lah. Tapi sebenarnya untuk kerja-kerja amali ni, welding ni memang kita kena praktis. Kalau kamu tak praktis, dia tak jadi lah. Dia bukan sekali waktu jadi. Tak, dia tak akan jadi, insyaAllah. Okay, so pada hari ini saya akan tunjukkan first kali untuk kerja-kerja welding, yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan. Seperti yang lepas saya sudah terangkan tentang pada seluruh amalan, mesti memenuhi garis panduan keselamatan yang telah dipandukan, memakai pakaian keselamatan yang sesuai untuk kerja-kerja welding. Jadi kalau kerja-kerja welding, keselamatan dia. Welding dia lebih spesifik sebab dia penggunaan mesin dan juga terbedah kepada bahaya api ataupun bara kimpalan. Okey, so first kali untuk keselamatan yang paling penting adalah saya tunjukkan yang pertama, first kali kita kena pakai apron. Apron pakai dengan betul, jangan kamu pakai macam ni. Jangan sekadar-kadar kamu nak pakai je. Maksudnya kamu kena ikat dia dengan baik. Ikat dia dengan betul. Dari segi baju, sebenarnya saya lebih suka kamu pakai jaket sebab dia lebih tebal. Dia ada satu lapisan lagi. Okey, second kita kena penggunaan kita adalah ni, apa nama dia? Siapa tahu ni nama dia apa ni? Glove ada dua jenis. Dia ada banyak jenis lah. Glove. Ni. Welding glove. Glove, satu lagi kulit, jenis kulit. Tapi kalau kamu nak pakai dua-dua sekali pun boleh. Pakai cotton glove, lepas tu baru pakai yang leather, yang kulit. Tapi kalau macam ini dia size dia kecil sikit, jadi saya tak boleh nak masuk tangan saya ni. Boleh juga tapi lebih tebal lah. Lebih tebal. Di sini saya tak pakai cotton glove. Sebab cotton glove ni untuk kerja-kerja menggegas boleh pakai. Okey. Second, yang nombor satu, nombor dua, glove, nombor tiga, yang paling penting sekali adalah ni. Apa nama dia ni? Helmet. Welding shield ataupun welding helmet. Okey, kalau di sebelah tangan kanan saya ni, kita gunakan welding helmet yang baik sikit sebenarnya. Kita gunakan tenaga solar. Apa beza dia dengan yang konvensionalnya? Konvensionalnya kita kena buka tutup. Yang ni tak perlu. Yang ni apabila dia kena ada cahaya, dedah pada spark ataupun pada percikan cahaya, dia akan gelap. Screen ni dia akan gelap. Dia ada skala dia. Skala dia daripada sebelah saya 8 hingga 13. Sebelah saya. So kita kena laraskan. Lagi tinggi cahaya tu, lagi besar dia punya numbers dia. Okey. Welding ni, welding helmet ni kita dah order lah. Kita dah order. Tapi ada orang fikirkan. Dia kata kalau setakat welding ni mula-mula buat beginner kita pakai yang ni. Tapi pada saya, seleloknya kita pakai yang ni. Kita terus pakai yang baik. Jadi pun kalau kamu nak welding kat rumah nanti, kalau nak beli benda ni dekat Shopee, lebih kurang harga dia lebih kurang dalam RM80 sahaja. Kamu boleh cari RM80 sahaja. Yang ni lebih murah lah. RM31 boleh dapat. Tapi saya lebih suka pakai yang ni. Negara kita kan dah maju. Jadi kita gunakan yang lebih baik.
kita dah order, insyaAllah kalau dapat kamu boleh gunakan. Okey. Ni baik sikit ni dia pakai bola. Okey. Lagi apa peralatan lain? Okey, dari segi safety boot, kita kena pakai safety boot supaya kita tak ni saya tak tunjukkan lah ni sebab bahagian bawah kan besar. Kita kena pakai safety boot sebab kalau ada percikan api jatuh ke atas kaki kita, dia boleh selamat lah. Dia tak tembus. Kemudian apa lagi? Okey, yang ni tambahan kalau kamu nak pakai goggle ni untuk kerja-kerja ketuk ataupun terus, boleh pakai goggle yang biasa ni. Nanti kalau kamu guna yang goggle ni, kalau kamu nak ketuk, kamu just buka saja. Buka saja. Skrin ni nampak, dia ni jenis sinar dia, yang ni dia gelap. Yang ni untuk welding, yang ni untuk kerja-kerja grinding ataupun kita kerja untuk bersihkan dia. Jangan kamu anggap benda ni simple. Maksudnya bila kamu ketuk tu nanti, bila ketuk dia punya slug dia ni, bila kamu ketuk, kamu tak pakai apa-apa, slug dia boleh kecil dekat kamu. Okey. Ada apa nak tanya sekarang ni untuk safety? Ada apa nak tanya? Tak ada je. Tak ada. Okey, dah. Ada apa nak tanya sekarang ni? Untuk safety. Handsome je, handsome. Kita tak pakai jaket. Patutnya kamu kena pakai jaket. Sebab kalau kamu tak pakai jaket, bila dia punya bata ni dia punya percikan api welding tadi tu dia boleh kena dekat tangan kamu, boleh menyebabkan lecur lah sebenarnya. Kamu kena pakai jaket kamu warna biru tu, dia tebal sikit. Tapi baju untuk welding tu kulit. InsyaAllah lah kalau nanti saya akan cuba order. Kita dapat di safety. Okey, so kita teruskan. Okey, untuk komponen-komponen welding. Safety tadi kita dah selesai. Untuk komponen welding, kita mesti kena ada apa? Yang pertama ialah power source. Ini kita start pada sini lah. Cara dia SOP. Dan pada mesin ni, dia mesti ada SOP. Wajib kena ada SOP dan wajib kamu kena baca sebelum kamu gunakan dia. Ini cara-cara dia sebelum guna, semasa dan selepas. Di mesin welding ni dia ada tuliskan sekali macam mana cara-cara dia. Okey, first dia ada power source, kemudian power source ni akan pergi ke kita punya mesin ataupun SC welding power source kat sini. Ni kita punya mesin welding lah. Nampak welding. Okey. Kemudian dia ada apa lagi? Dia ada kabel. Kabel apa ni kita panggil dia? Apa ni ada ni? Okey, electrode holder. Dia mesti ada electrode Holder. Okey, ni electrode holder. Untuk memegang electrode. Electrode. Okey, untuk kita memegang pada electrode. Ni electrode lah. So kita akan pegang pada electrode holder. Okey, next. Dia mesti ada, kalau kamu ada ni tapi negatif dia kamu tak letakkan pada meja kerja, so dia tak akan jadi welding tu. Okey, ni maksudnya work clamp yang ada macam mulut wire ni. Ni untuk apa? Kita panggil dia work cable. Letakkan dia di bahagian bawah. Okey. Ni pun ada. Okey, perlu diingatkan jangan sesekali kamu letakkan apa-apa barang di atas mesin welding ni. Jangan letak apa-apa di atas mesin welding. Saya tak nak kamu letakkan segala-galanya kat sana. Kadang dia orang letakkan shade, dia letakkan apa nama ni, electrode holder semua dekat atas dia, sangkut dia. Nak kerja senang, sangkut dia. Okey, apa lagi? Last kali kita kena ada ni lah, piece untuk bahan yang kita nak welding ni.
Okey. Okey, untuk elektron ni yang kamu akan gunakan nanti adalah jenis G6013. Kita datangkan yang lepas sampai 2G 60, 1 dan 3. 60 ialah kekuatan tegangan dia. Kemudian 1 ni adalah dia punya kedudukan. Macam kita guna ni all position lah. Untuk menata juga semua boleh, dari horizontal, vertical semua boleh pakai untuk all position. Kemudian untuk yang nombor 3 ni adalah jenis dia punya arus yang dipakai. Pole dia seperti yang saya dah terangkan sebelum ni. Okey, apa lagi? Aku terlepas ni. Cara-cara mengenai saya akan check dulu. Okey, kita nak buat welding pada hari ini adalah 2 jenis. Jenis yang pertama kita akan buat jenis 1G. 1G ni ialah flat position. Flat position tu bermaksudnya kedudukan kamu flat. Ini flat position. Kemudian kita akan buat yang nombor 2 ialah jenis F, 2F. F ni dia bercantum sini. Bentuk T. Ada bentuk T. 1G dan juga 2F. So tapi pagi ni saya akan awal-awal ni saya akan tunjukkan jenis 1G punya, iaitu jenis flat. Okey, jenis flat. Jenis flat. Okey, bila kamu dah potong besi ni, saya nak kamu tandakan pada besi ni 3 garisan gunakan pembaris dan juga scriber. Kita masuk, kita guna tandakan 3 ni. Tak nampak nampak juga. Ni saya dah tandakan. Line pertama, line kedua, line yang ketiga. Saya nakkan buat dalam satu workpiece ni 3 line sahaja. Supaya nanti bila kamu welding nanti kamu ada reference line yang mana kamu takkanlah buat macam ular nanti. Kamu dah boleh pandukan satu line supaya dia dapat lagi tegak. Okey. Apa lagi? Apa nak welding? Okey. So, kita nak start pada welding ni. Okey, api yang kita gunakan, kamu boleh rujuk pada jadual yang saya bagi ni. Dekat dinding ni, saya dah bagikan size rod yang kita pakai, berapa mm, berapa inci, voltan yang kita pakai ataupun voltage yang kita gunakan, arus yang kita gunakan, dan juga ampere. Berapa ampere yang digunakan untuk rod 6.3 ni. Okey, 6 rod 6.3 ni, kalau kita tengok kat sini, mm dia ialah 3.2 mm. 3.2 mm, maksudnya M yang digunakan ada 2. Satu untuk flat position. Flat position kita tengok sini. Dia baring, dia flat. Arus yang digunakan adalah 90 hingga 110 M. 90 hingga 110. Itu pasal saya cakap lain orang, lain arus yang dipakai. Sebab kadang-kadang satu orang tu tangan dia mungkin menggigil sikit, mungkin arusnya dia nak slow. Mungkin seorang lagi tu mungkin seorang lagi tu boleh nampak ni? Boleh nampak tak? Tutuplah kamera ni. Ni kan, macam ni kan? Tak boleh lah Okey, semua nampak penuh tak gambar ni? Dah. Tapi nampak. Nampak lah. Masa kami teruskan. Kat sini dekat dalam laptop ni tak nampak gambar saya ni. Gambar. Okey. Kalau untuk vertikal ataupun overhead, pelantas ni api yang kita gunakan atau arus yang kita gunakan adalah 80 hingga 95. Maksudnya api dia lebih rendah. Dia berbeza dengan kita nak buat yang flat. Okey, itu api yang pertama. Okey, so kita dah boleh, kita nak buang masa, kita terus buat. Pertama sekali kita akan gunakan, kita ingat. Okey, kita onkan power source. Okey, kemudian di mesin ni kita onkan switch pada mesin. Dia mesti ada lampu. Dia ada nampak lampu.
indikator lamp ni dia nyala, maksud mesin kita ni dalam keadaan yang sedang beroperasi. Operate. Okey, ini adalah arus yang kita gunakan. Arus yang kita gunakan adalah banyak berapa tadi? 90 hingga 110. Saya anggarkan benda ni 50 bagi 2 75. 75 saya naikkan sikit dalam 80 ke 90 lah lebih kurang. 80 ke 90. Saya cuba gunakan arus yang lebih kecil. Yang lain ni tak perlu kamu check. Just kita tengok pada arus saja. Okey. Satu, nombor 2. Kemudian kita pasangkan work cable yang negatif. Work clamp ni untuk work cable di bahagian bawah. Jangan pasang yang atas. Kan dia nak senang dia pasang yang atas. Tak sesuai pada saya. Kalau kamu nak buat kerja tu macam mengganggu. Baik kita dekat bawah. Satu lagi dia punya wire dia lebih rendah. Dia tengah sekali tak pasang. Lepas tu dia wedding. Lepas tu dia cakap dengan saya, cik kenapa tak nyala ni? Memang sampai 18 tahun pun insyaAllah dia masa dalam ni takkan lepas. Sebab dia tak pasang negatif kabel. Okey. Kemudian so kita akan pasangkan electrode pada electrode clamp ni. Electrode holder. Okey, benda ni dia ikut kesesuaian ikut kesesuaian kamu. Tapi kedudukan yang masa saya ajar tu lebih kurang berapa? Lebih kurang dalam 70. Kalau kamu nak buat flat ini, sudut dia lebih kurang dalam 70. 70 degree. Jangan rendah sangat sudut dia ataupun tinggi sangat. Sebab dia akan mempengaruhi kamu punya hasil kerja nanti. Okey Okey, ni kita panggil dia chipping hammer. Chipping hammer ni apabila selepas kerja-kerja kita dah set welding, so kita nak buang dia punya slug dia ataupun dia punya sanggar dia. Sanggar dia dalam bahasa Melayu dia, kita gunakan chipping hammer. Okey. Kita boleh pasang. Saya nak pakai safety dulu lah. Safety dulu. Okey. Okey, kita pakai yang sebelah punya lah. Kita pakai yang manual. Pakai manual, nanti kamu pun kena pakai yang manual punya. Baik. Kita punya glove glove kulit. Pastikan kamu kena pakai jaket lah. Aku akan pakai jaket. Boleh macam ni. Yang perlu sikit lah. Okey, sebelum kita memulakan kerja-kerja welding, arus kita dah check, semua kita dah check baik, kabel kita dah clampkan untuk work cable. So kita kena start nak menyimpal. Okey, sebelum ni start nak menyimpal kita kena buat apa? Siapa tahu? Apa? Dua teknik memulakan kejarkah. Satu, kita kena buat apa? Okey, kita kena menggores dia. Gores macam ni. Bukan gores dah menang, dia gores je. Kemudian satu lagi kita ketuk. Mulakan dengan Bismillah. So kita gunakan menggores dulu. Menggores ataupun kita mengetuk. Oh. Sangkut dia. Sangkut, cik, sangkut. Cik, video sangkut. Cik, sangkut. Hap. Cik, video sangkut. Man, tolong, Man. Ya. Aku on the way. Pon cinci. Cik, video sangkut. Hello, cik.
Okey, kelas dibatalkan. Weh, buat kelakar pula Abang Mok ni. Diam. Kita buat biasa je lah. Kita buat biasa je. Yang paling penting sekali untuk kerja-kerja welding, 4 benda yang saya cakap tadi, apa yang pertama ialah arus. Arus. Yang kedua adalah sudut elektrod. Sudut berapa degree tadi saya cakap 70, 75 degree. Kemudian jarak. Jarak antara workpiece dengan kita punya plate adalah lebih kurang dalam 2 ke 3 mm. 2 ke 3 mm. Sudut, arus, sudut, jarak 3 mm. Kemudian kita punya kelajuan menyimpan. Kelajuan menyimpan kita ni jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Sedang-sedang saja. Kamu boleh tengok api dia ni melebur, dia macam menggulung tu baru kamu tarik. Perlahan. Ya? Saya cuba buat. So, kita kenakan pada line tadi tu. Kita boleh dulu tengok sudut, lepas tu baru kita touch dia. Jangan tinggalkan. Jarak lebih kurang 2 mm ke 3 mm. Kelajuan, kontrol. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Okey. Kita dah selesai. Satu barisan. So kita akan tengok hasil dia. So gunakan chipping hammer untuk kita bersihkan dia punya panggar dia ni. Ya, macam mana dia ketuk dia? Mesti letakkan, lepas tu ke depan. Dia ke depan. Macam ni nampak? Tapi dia tak ada lagi. Dia boleh tengok lagi. Okey, lepas dah siap. Kita gunakan berus kawat ataupun berus kawai untuk bersihkan lagi. Gotok dia. Jahit. Sangkut. Nampak? Okey, Gunakan lagi. Ya, kalau kamu buat terlalu tinggi, dia akan menghasilkan spatu yang sangat banyak. Spatu tu macam percikan api dia akan ada kesan biji-biji kecil pasir dekat keliling-keliling kamu punya timpalan kamu ni. Okey, itu saya nak tunjukkan kamu. Okey, ni hasil yang saya buat tadi. Sekejap, saya ambil barang. Video ni. Kat loading tak ada. Tengok. Kisah itu pakai tangan. Ya, aku kenal lah. Pada dekat fat, perlu diturun. Aku tak kecil ni. Lubang-lubang ni. Tolong aku macam ni. Saya beli sarapan. Okey. Ni saya nak tunjukkan hasil kerja yang kita dah buat mengikut sudut. Yang pertama sekali kita punya arus, lepas tu kita punya sudut welding kita. Kemudian kita punya jarak antara elektrod dan juga kita punya plate. Kemudian kita punya kelajuan kita ataupun feed dia Nampak? Ini sebab 6 bulan sekali punya welding.
Tapi insya-Allah dia punya ketebalan, ketinggian, dia punya lebar dia hampir sama. Sini. Okey, so ni bawah 1 line. Saya gunakan api tinggi juga ni, lebih kurang dalam 90. So saya akan cuba kecilkan api dia sikit. Kita tengok apa perubahan yang akan terjadi. So saya try kecilkan api dia lebih kurang dalam 70 80 lah. 80 ni untuk beginner slow. Okey. So kita goreng dulu. Lepas tu Silau kita start. Oh. Ni auto ni tak ada ni. Macam nampak mati. Dia tak on. Kalau tak dia tak. Kita belak kanan. Okey. Kalau kita kecilkan api dia, apa yang terjadi? Lihat. Panas. Tengok. Okey. Okey, kalau kita gunakan yang lebih api yang lebih rendah dia punya arus ampere lebih rendah, masalah macam ni. Okey. Arus yang lebih rendah apa jadi? Nampak? Dia lebih kecil. Dia punya kelebaran dia tak sama dengan yang pertama, apa yang kuat. Dia lebih kecil. Tapi kita punya feed ataupun kita punya kelajuan kita sepatutnya kita kena perlahankan lagi. Kita kena slowkan lagi sebab api dia rendah, AM dia rendah. Kalau yang tadi ni kita boleh jalan agak laju sedikit. Kalau kita naikkan arus lagi tinggi, apa akan jadi? Kita kena feed dia ni ataupun kelajuan dia ni kita kena laju sikit. So saya akan check. Saya akan buat sekali lagi yang ketiga. So kita tukar lah. Letaknya dia dah pendek sikit. Cik, suaranya mati. Onkan mic. Onkan mic kat depan tu. Ada gambar mic. Dah. Krik. Ed, Video onkan sampai mic tu. je.
Okey dah. Nah, okay, sorry. Tak dengar Okey, tadi lebih kurang dalam 100. Maksimum lah kita letak 110. Kita nak try lah. Jom kita pakai untuk 1-3 ni. Apa akan jadi? Kadang-kadang kita tak cukup uris. Panas ni. Cuba tu ni. Okey, saya tak ada buat corak masa kerja-kerja wedding. Saya tak ada. Gambar tak ada. Je nampak je. Aduh, yang salah Kita punya sistem teknologi kita ni agak ketinggalan lah berbanding negara-negara maju kan. Jadi saya minta maaf lah banyak bagi pihak. Tak ada kan? Tak nampak kan? Takut je. Saya minta maaf lah sebab kita ni, negara kita ni dah maju lah. Baru pun sampai gambar. Baru boleh sampai Ke depan komputer tu ada video, on kan? Tak ada. Ha, bawah ada. Glamour pula aku. Siapa yang datang kelas ni nak kena buat tak boleh siap. Jangan makan angin Oh, angin. Ni aku tulis dalam Hilang pula Sat. Nama ni sendiri. Dia nama ada baru dia ada. Maksudnya Tak, tadi ada video saya kat situ. Tak adalah videonya. Tak nampak je. Tak tahu lah kita orang pun kena isu je. gambar apa dia. Ni dah jalan kan ni. Ya, on video Pizan. Tak tengok. On video kat depan laptop tu. Ha, On kan video kat depan laptop. Ada? tak ada gambarnya. Dekat depan laptop tu ada gambar video. On kan? Video On tak? On. on, tapi tak ada. Okey Okey dah. dah. Dah cik. Ada? Okey. Dah. Dah je. Aduh, sangkut dia. Aku saya minta maaf lah kan sebab awal line kita ni ada masalah pun. Okey, so saya dah siap buat ketiga-tiga jenis arus yang saya gunakan. Nampak tak? Okey ni yang pertama, yang atas ni dia lebih cantik lah. Maksudnya dia lebih sekata, tebal ketinggian dan juga sisik dia lebih tersusun lah. Kemudian yang nombor 2 ni dia lebih kecil sikit, kelebaran dia. Dia lebih kecil, ketinggian dia agak tinggi sedikit daripada yang pertama. So yang ketiga ni dia lebih macam lebih nipis sikit lah. Tinggian dia tak berapa tinggi, tapi dia lebih lebar sebab api dia besar. Jadi untuk
untuk api yang nombor 3 ni dicadangkan kamu kena buat laju sedikit sebab api yang kamu gunakan tinggi. Berbanding yang nombor 1 yang saya buat tadi tu, api yang kita gunakan adalah sederhana, dia tak terlalu ampere tak terlalu rendah dan ampere tak terlalu tinggi. Ni yang perbezaan. Okey. So, apa yang kamu kena buat masa latihan nanti? Saya nak kamu kena buat dalam satu plate ni lebih kurang jarak dia lebih kurang dalam 90 mm. Kamu buat 3 line depan dan 3 line di belakang. Kamu kena buat. Dan kamu kena buat corak dia lebih kurang macam yang saya buat ni. Kalau macam ni jadi. So sekiranya daripada 6 ni, sekiranya 2 tak jadi saya boleh terima lagi. Tapi kalau 3 tak jadi, baik potong misi lain, buat sekali lagi. Saya boleh terima. Sekiranya 4 daripada tu jadi hasil dia. Jadi biasanya kalau kamu tak pernah pegang welding, tak pernah buat lagi, biasanya mungkin 1-2 plate ni mesti akan dibuang saja. Sebab kamu masih lagi menggigil, masih lagi kata orang tu Parkinson menggigil lagi. Okey. Ini jenis 1G. Jenis plate yang data lah, plate. So, second projek yang kamu kena buat adalah jenis 2G, iaitu cantuman 2 plate. Kamu kena buat kedudukan ni T sambungan Kimby, panggil dia. Sini. T sini. Sebelum memulakan kerja-kerja untuk welding di bahagian tengah ni, saya nak kamu weld tap dulu di bahagian tepi, depan dan juga belakang. Okey, kita boleh gunakan kita punya sudut magnet, angle magnet tu, ataupun just kamu boleh tap sajalah. Saja tegak, gunakan setipu L pun boleh. Okey, so kita cuba mulakan. Yang ni agak susah sikit Menangkan sudah tak menjadi ni. Yang sudah ni saya sendiri buat orang ada itu. Okey, kita test dulu. Kita rendahkan api dia sedikit. Bukan dalam 90. Jadikan dia macam ni. Nampak tak? Depan, belakang. Tap ujung dia dulu. Okey, lepas tu kedudukan dia kita mesti letakkan berbentuk V. Panas. Kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Jadikan dia bentuk V. Flat, sebab kita akan welding di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah dia ni. Itu saya akan cuba.
uruskan. Yang ni agak sukar sedikit Okey, saya tunjukkan. Yang ini yang biasanya tak apa-apa nak jadi. Mula-mula memang tak apa nak jadi. Kadang-kadang dia disebabkan sudut yang kita gunakan tak tepat. Apa hasil dia? Dia jadi sini. Biasa sudah kan buat sini. Saya ni memang akan jadi sini. Jangan risau lah. Tak jadi. Nampak tak? Teruk. Sini nampak pinggir depan dia berlubang, sini berlubang, berlubang. Bahagian sini dengan sini dia jadi. Dia kadang sebab salah satu faktor dia disebabkan elektrod pun boleh jadi. Kadang elektrod kita tu dah lama ataupun tak dipanaskan terlebih dahulu. Elektrod syarat dia sebenarnya dia kena panaskan terlebih dahulu. Kemudian second, kemungkinan disebabkan oleh material kita ni ataupun workpiece kita ni kadang-kadang dia ada salutan, mungkin ada minyak dan sebagainya, kita kena bersihkan terlebih dahulu sepatutnya. Kita kena gosok dia, kita kena bersihkan terlebih dahulu. Kalau jadi macam ini, maksudnya kamu kena potong lain lah. Jangan, kalau nak grinding boleh, tapi hasil dia saya takut tak akan jadi yang sama. Kalau kamu nak gosok, nak grinding, terus grinding sekali lagi boleh. Okey, saya akan cuba sekali lagi lah. Untuk kita cuba bersihkan dulu Mesin kita ni berminyak kerana elektrod kita ni dah lama. Dengan api tu kita akan cuba perlahankan api ni. Kita cuba buat lebih perlahan. Yang ini saya cuba perlahankan api dia. Perlahankan sedikit. Bila kita perlahankan sedikit, kita boleh, kelajuan tu kita boleh lagi perlahan. Kita try buat lebih kurang 80 lah. 75 ke 80. Terus sekali. Okey, mari kita tengok hasil dia. Cuba tengah live
Sama juga Australia tak jadi. Kita cuba sekali lagi. Ini ngapain? Kita cuba sekali lagi. Kita cuba tinggikan sikit api dia. Okey, kita tengok. Hello. Ya. Kau sangkut kat Aidil? Takut dong. Klien aku. Encik. Tak, aku pun sangkut ni. Aku rasa lain kat bengkel kan 3G. Besar sikit dapat. Lah tu. Cik Encik. mana cik? Encik. Yang tu. Siapa jom? Kita dua je on mic. Apa? Kita dua je on mic. Dia semua takut kot. Dah aku check. Aku check. Cik, keadaan yang sama kembali berulang. Dil, rank apa Dil? Ha? Kau dah rank apa dah? Rank apa? Ha. Legend lah. Legend 2.
Oh, collect. Jadi aku kejar. Mesti lah bawa sama. Tak nak aku pun dengan kau. Kau aku ajak main cicam tak nak. Cincin aku tak tahu. Belajar. Salah ni, salah lain tak ada. Cik. Cik amat. Aku tak sabar tu nak masuk balik lagi. Nak belajar. Konon. Kau masuk kelas tidur. Ya, Berpeluh-peluh tidur. Cik. Oh, cik. Buka mouse spot bagi cik. Jauh. Gagal. Sampai. Jauh sangat. Sangkut. Ni sangkut teruk ni. Ya, terus hilang. Cik masih ada lagi. Kan kita dua je sangkut. Okey. Kita dua je ke man? Tu yang lain mana? Bersuara lah sikit. Oh, you all. Tak ada, itu maknanya lain kita dapat. Nani on putera on mic. Cik Al pun off mic. Habis semua merajuk. Jangan sangkut ni. Sangkut kan? Lain aku sangkut. Bukan lain kau lah, lain cik. Sama, lain cik lain aku pun sangkut ni. Mana ada lain aku tak pun. Sangkut kan? Aku sangkut, lain aku sangkut ni. Dah 2 hari ni mesej. Aduh, tak boleh kan? Boleh? Okey, ada. Boleh je, ada balik. Aduh, tapi susah lah kan. Kita tak apalah, kita cuba yang terbaik. Tapi kalau tak boleh, nak macam mana? Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan dekat kamu. Yang saya dah buat hasil yang pertama dan hasil yang kedua. Okey, untuk pengetahuan kamu, yang ini api ni saya naikkan lebih kurang dalam ni dalam 80-90. Nampak tak? Ni 80-90. So dia ni permulaan ni tak apa jadi. Tapi yang tengah-tengah ni hampir jadi tiba hujung ni macam tak pernah jadilah. Okey. Kita tunjukkan yang nombor 2. Apabila saya naikkan api tu sedikit. Ustaz, ingat bila kamu nak buat wedding ni, setiap orang api ataupun arus ampere dia berbeza-beza ikut pada kesesuaian kamu. In case kalau first kamu buat tak jadi, mungkin kamu kena laras dia punya M dia tu. Kamu punya arus tu kena laras. Okey, so tengok ini. Pak, daripada permulaan hingga akhir. Jadi saya nak kamu buat macam ini. Lebih kurang. Kalau kamu buat macam yang belakang ni tadi, in case lah step yang pertama kamu buat macam ni. Lebih kurang dalam 70% lah jadi. Lebih kurang dalam 70%. Boleh, tapi dengan syarat yang belakang ni mesti kamu buat full. Mesti buat full. Nampak tak? Ni nampak? Okay, lift. Nampak tak? Nampak? Tu nampak? Okay, jelas? Daripada awal hingga akhir. Dia sama. Okay, so kerja kamu ni nanti kamu nak kena buat 2 ni. Yang ini 1F ni tak salah saya kamu kena buat 6 line. 2G ni kamu kena buat 1. Depan belakang lah, 2 lah. Sini dan juga di sini. So untuk projek ni. Ni untuk SMAU. Untuk MIG lain. Okey. So bila dah siap kita kena buat apa? File 5S, semua barang-barang kita kena simpan. Kemudian yang first kali apa kamu buat kena on, power off, switch. Lepas tu jangan tinggalkan elektrod pada elektrod holder. Jangan tinggalkan, berbahaya. So kamu boleh simpan kat sini ataupun buang kalau dah tinggal sini buang.
Kemudian negatif. Body ni pun simpan. Elmat. Boleh panah. Kita ada elmat. Okay. Atas meja saya nak kamu clearkan kecuali mungkin kamu boleh letak sedikit saja besi kotor. Kalau boleh letak kat tempat lain tak apa. Saya nak plate ni apa meja table kita ni betul. So kemasan. Kalau tak kemas tak apa. Kalau rasa nak balik lambat kan nak kena bibil, tak kisah, tak payah kemas. Nanti balik lambat. Kenapa balik lambat? Kata saya letak dululah. Ni. Okay, meja ni kita bersihkan sikit. Kuping lama saya tak nak letak dekat sini. So kita bersihkan sikit meja dia. Gunakan perut. Jangan sesekali kamu panaskan ataupun kamu gores rod tadi tu sebelum kerja welding dekat atas table ni. Jangan sekali kamu buat. Kalau kamu tengok atas meja ni pun dah banyak lah dia orang ni. Kalau saya tak ada, saya tak nampak dia terus step dekat atas meja ni. Kan? Letak kat tempat dia. Kemudian boleh pakai. Okay, ni supervision boleh ambil. Sama. Okay. Kemudian segala perkakasan yang tak berkenaan simpan semula. Ni seperti glove tadi ni. Kain. Okay, yang ni semua simpan dekat dalam oven. Bukan oven masak tu, oven elektron. Dia kata kemas, bawah lantai kita kena sapu bersih. Saya tak nak kamu tinggal gitu saja. Okay. Ini dah off, ni pun off kan. Okay, pastikan tempat kerja kamu selamat. Lepas kamu boleh. Okay, dah. Okay, so ada apa-apa pertanyaan setakat ni? So, kerja welding? Tak ada je. Jangan cakap tak ada, cakap ada. Cik, macam susah aja. Ingat, kalau kamu rasa susah, dia memang susah. Tapi sebenarnya dia mudah. Yang paling penting sekali, kamu kena selalu buat latihan. Kita ada 2 set mesin SMAU. So kamu boleh, mungkin kamu ada 14 orang. Kita akan jalan sekali dengan MIG. So kita akan spread kepada 3 grup. Mungkin 4 grup sebab 1 grup lagi akan buat pada mesin. Kita akan jalan serentak nanti. Mesin, mesin LED dan juga projection LED dan juga welding MIG dan juga SMAU. So kamu akan sentiasa bergerak. Bergerak rotate. Yang buat mesin, kemudian dah habis buat mesin, kamu buat kerja-kerja welding, SMAU. Lepas tu dah siap SMAU, kamu buat MIG. Kerja kamu akan berterusan. Saya tak nak kamu balik PKP ni jadi macam lembab, lemah, macam nak PKP pula. Cukup lah. Dah lepu dah. Rumah pun dah lepu dah. Kamu pun dah lemah dah tu. Betul tak? Okay. Nanti untuk kerja-kerja welding, saya akan tunjukkan sekali lagi dan biasanya, kebiasaannya masa kamu buat welding ni, saya akan pantau di sebelah. In case lah kalau kamu 2 kali 3 kali, panggil saya terus. Kita nak kamu buat pembaziran, panggil saya akan tunjukkan dalam masa kamu welding tu nanti. Bila kamu welding tu saya akan tunjukkan. Okey, saya akan tegur. Pak, okey laju sangat. Nanti kamu perlahankan sikit. Okey, tinggi sangat. Nanti kamu rendahkan sikit. Belum tu kita kena cek arus masing-masing lah. Kamu sama ada kamu nak gunakan arus tinggi ataupun arus rendah. Mengikut kesesuaian rod yang kita gunakan 6013 ni. Ni. Saya tak kisah banyak kamu nak pakai sebab kamu dalam masa latihan. Tapi jangan kamu hantar projek tu saya yang buat rugi dekat kamu. Saya tak nak macam tu. Memang saya boleh tanya je tak ada masalah. Kamu nak tinggi kamu nak. Tapi pada saya kamu tak saya nak kamu buat walaupun hasil kamu ada student yang sampai 5-6 kali plate dia buat baru jadi. Itu saya tak kisah. Saya kisah buat yang kamu nak pakai. Yang penting kamu buat jadi apabila kamu keluar bila di mudah masalah mereka chip ataupun gunakan SMAU. Saya nak kamu kemudian kamu boleh juga training gunakan rod yang berbeza size. Kita ada yang lebih besar sedikit dan juga kita ada yang lebih kecil sedikit. Dia bergantung kepada
terus dan juga bergantung kepada workpiece. Contoh kata kalau kamu nak gunakan saja je lah nak training, kamu nak saja buat latihan, besi hollow, besi kosong tu. Kalau kamu nak try gunakan mouse, kamu cari road yang lebih kecil, try cantumkan. Kalau kamu gunakan di luar sana, kadang-kadang kita industri untuk kerja-kerja welding yang tiba-tiba dia banyak gunakan jenis tapi dia gunakan besi mm yang kita kita buat tadi tu di mm tebal. Jadi tak ada masalah kalau kamu nak lama ke nak sekejap. Paling kuat lama pun dia akan berlubang itu je sebab dia punya penetration ni akan jadi kolam cairan ni akan jadi lebih besar saja. Tapi dekat sini nanti masa kamu buat nanti tak apa, saya akan pantau supaya kamu lebih jelas. Sebab kalau kamu buat sendiri biasanya kawan-kawan pun tegur pun kadang tak berapa nak jadi. Memang biasanya saya akan pantau kamu di sebelah kamu. Pantau di sebelah kamu lah masa kamu tengah buat kerja tu, saya akan pantau. InsyaAllah menjadi senang dan saya tak nak kamu buat sekali saja saya kena buat banyak kali supaya kamu okey. Masa PKP kat rumah ni, sebelum kamu naik ni nanti, kalau bila dah dibenarkan naik untuk kelas, kita akan terus buat kerja-kerja welding. Start daripada hari ni, saya nak kamu bumping pagi 10, malam 10 tidur. Saya tak nak kamu nanti pegang besi ni, bila dah start kepada plate, kita tekan gitu. Ingat, kamu kena start bumping, bukan nak mendera kamu. Bila kamu bumping tu, tangan kamu ni akan lebih steady lah, lebih stabil. Kelajuan dia akan lebih cantik ataupun lebih ikut dia punya aturan dia. Okey. So dah Berapa kali cik sehari? Apa dia? Berapa kali sehari? Untuk welding, saya kalau sebenarnya kalau nak buat banyak kali tak ada apa-apa. Pagi sekali kamu buatlah 20 kali ataupun 10 ke 20 kali lah bumping. Bila kata bumping tu 20 ataupun 10 kali tu kamu macam tak rasa apa-apa tau. Macam dah habis 20. Maksudnya tangan kamu tu dah jadi pagi buat 20, petang buat 20. Pagi buat 20, petang buat 20. Bumping yang biasa kan tangan kamu exercise. Bila kamu buat dia mesti percaya lah. Tangan kamu akan lebih steady, dia tak akan menggigit. Bila tangan kamu gigil, itu yang menjadikan masalah. Dia tak api dia tu, kadang-kadang jarak tu tinggi rendah, laju perlahan. Jadi kamu boleh Yang tengah bercerita ni. Kat situ. Jangan kata cik. Nanti mak kamu tengok, kamu ni bumping ni siapa ni? Cik denda kan? Habis saya kena. Tak adalah. Sebenarnya bumping tu sebenarnya untuk menguatkan kamu punya lengan. Dan juga syarat orang welding tu kaki kamu ni macam kuda-kuda. Itu pasal kadang kalau saya selalu kalau pagi-pagi kalau saya dengan student tu dia kena buat sini. Biasa kan buat sini. Kata orang tu seteng kan. Steady lah. Buat dalam 2-3 minit di balik. Buat sini. 2-3 minit di balik. Bila kamu buat sini, bila kamu kuda-kuda kamu tu kamu akan kedudukan kamu ni akan lebih selesa daripada kamu tegak. Biasanya tegak tak ini. Sebab jarak mata kamu tu kadang-kadang kita welding kita tak nampak. Sebab macam mana dia buat sini dia jauh sangat. So dia buat macam mana? Tu buat rapat. Macam ni. Ni plate ni dia buat rapat. Jarak dia ni rapat. Dia tak takut lah sebab kita ada head shield kan. Pasal satu lagi sebenarnya kedudukan head shield ni dia terbuka di belakang. Itu pasal kalau kamu tengok student study welding dia pakai cap tu, cap baby tu. Sebenarnya bila dia rapat sangat, kadang dia buat overhead, benda tu dia naik atas kepala. Dia punya starter tu, sebagai percikan-percikan tatal tadi tu, dia akan terpercik lah, dia masuk ke atas kepala. Okay, dan satu lagi perlu diingatkan masa kamu nak hantar projek. Masa nak hantar projek, biasanya projek kamu ni, dia akan ada, kita panggil dia starter ni, biji-biji halus ni. Saya akan tunjukkan kamu lah. Saya nak kamu bersihkan gunakan chisel ataupun gunakan pahat besi. Nampak? Ni nanti ni yang sepata-sepata ni, dia macam kata orang tu kutil-kutil ni. Okay. Kita bagi dia sepata lah.
Pecik-pecik ni saya nak kamu bersihkan, ketuk gunakan apa tadi? Pahat besi. Lepas tu kamu gosok gunakan dawai besi, dawai tadi tu sampai kilat. Lepas tu baru punch nombor kamu, lepas tu baru boleh hantar. Projek. Ada apa pun nak tanya sangat ni. So kita ada 46 minit. Ada lagi lebih kurang. Ada senang buka soalan. Ada apa-apa nak? Ada? Siap je ni? Ada? Ada je. Saya apa? Tak ada je. Setakat ni semua faham. Tinggal training ke belum? Iman sama je. Sangkut lagi. Diam lah bos. Okay. So kalau tak ada ini lanjutkan tadi. Ada? Dengar. Sangkut. Ayolah, tak apalah. So saya akan kemas kelas. Saya akan buat dismiss kelas lah. So saya minta maaf lah sebab kita sangat-sangat tak berapa. Dan saya cuba yang terbaik lah tadi. Tak apalah, nanti insyaAllah nanti masa kamu dah habis PKP nanti mungkin saya akan tunjukkan seorang lah. Sebab Salih nak tunjukkan kita kena jaga jarak. Masa kita nak lepas PKP nanti kalau boleh naik kelas nanti. Jadi saya akan tunjukkan kamu kelas badiku seorang-seorang. One-to-one, kemudian bila dah kita tunjukkan, kamu boleh mungkin pindah ke sekolah, kamu buat sendiri. Tapi dah siap, boleh. Okay. Itu saja. Kalau tak ada apa-apa nak tanya. Ada apa nak tanya Tak ada okay. Okay, benda simple je. Okay, so itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maaf lahir dan batin. Okay, yang unik. Okey, terima kasih je. Okey, Raya. Selamat Raya Masa Batin. So kita akan jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kelas bisnes. Duit raya boleh claim je. Duit raya? Duit raya boleh claim. Kamu balik nanti bawa kuih raya Alamak. Dengan PKP ni kamu tak ada buat apa, saya nak kamu buat kuih raya. Boleh rasa tau? Kalau sebelum buat tu buat kuih raya, kamu tak boleh nak rasa kan? Sekarang dah raya. Kamu boleh rasa. Bawa yang sedap. Orang buat satu kuih. Habis. Seorang buat. Jangan kuih beli lah. Kuih beli tak sedap kuih beli. Kuih beli tu ada tepung je nanti. Tapi dah cik. Tahun ni tak raya je. Kuih tak beli. Kuih paling sedap pun kuih komplit madu. Faham? Itu paling basic lah tu. Kalau kamu nak buat tart ke apa ke memang payah lah. Betul. Saya bawa biskut kering je, Cik. Biskut kering lah. Kita kan raya. Kita walaupun PKP kita raya tetap raya. InsyaAllah saya kata tak lama lagi seminggu dua ni kita boleh naik ni. Saya pun tak sabar lah nak tunjukkan kamu tentang mesin, nak mengajar kamu mesin, nak mengajar kamu welding ni kan. Sebab kita masih dah tak berapa nak ada. Jadi kita kena buat kelas ni. Lagi sebab kamu tak ramai tau, kelas kamu boleh 40 orang. Kalau kita bagi 3-4 biji mesin, saya rasa boleh cepat habis. Cik, nanti kalau dah naik, ada koko ke? Apa dia? Nanti kalau dah naik LP, ada koko ke? Kan kita kejar kelas kan? Jadi koko waktu petang ada?
Itu kena bincang dengan pihak pengurusan atas lah. Saya tak pasti benda tu. Sebab saya tak, kita kena tanya balik lah kan. Mungkin boleh skip ke macam mana kan. Sebab kamu banyak silibus yang kamu kena gantung kan. Tapi saya punya duty dah tinggal sikit lagi je. Tinggal mesin. Turning. Buat turning, kita buat milling. Welding. Settle. Kamu buat report sikit. Lain tak ada dah. Harap Lepas tu kita boleh buat late. Kita doa sama-sama supaya cepat habis. Ke kamu ni macam dah lah, malah lah nak naik LP tu. Aku dah bosan tidur silap rumah. Ke macam tu? Tak ada je. Saya rindu dengan bau LP. Rindu dengan bau LP. Ini bau bilik kamu lah sebenarnya. Rindu dah. Bau kepam kan. Bau sedap. Aku yang pernah pesan. Sebelum balik ke LP ni, token kena beli baru. Kalau nak masuk dalam bilik, aku tak nak beli token. Memang pening kepala. Dah bermaaf-maafan, nanti aku kutuk pula kawan dia kan, dapat dosa balik nanti kan. Token beli. Dengan PKP ni buat. Token kat LP tu dah bersendawan dah je. Aduh, nak dah. Lalu yang bau pun kaki cot je. Okay, so nanti kamu boleh ulang-ulang balik lah video saja tu. Kalau CR record, boleh ulang balik. Tapi kalau kamu nak lebih bagus, kamu cari dalam YouTube basic welding SMAU. Kamu tulis je basic welding SMAU. Nanti dia akan tunjukkan, sebab benda tu tadi kalau kamu tengok dekat saya punya welding ni, dia punya cahaya tu kamu tak nampak dekat. Kalau kamu tengok dalam SMAU dalam YouTube tu, nanti kamu nampak dia cara dia welding tu, nampak api dia tu dengan jarak dia tu. Jarak dia maintain sambil dia jalan tu nampak. Betul kena kesan dia. Kamu boleh tengok pada situ. Bila kamu tengok situ, insya-Allah nanti kamu balik sini kamu dah boleh tinggal teruskan je buat. Kau try lah Google dalam YouTube tu, banyak benda yang kamu boleh belajar dalam tu. Okey. Baik je. Okey. Okey, itu saja. Okey, selamat ber-PKP lah. PKPB. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.